Aku kahwin dengan anak mak. Aku rasa menyesal tak sudah. Assalamualaikum semua. Aku nak meluahkan serba sedikit segala yang terbuku di hati. Maafkan kalau ayat aku tak seberapa teratur sebab dah terlalu lama aku tak bercerita. Aku Yuni, umur 27 tahun. Sudah berkahwin selama 5 tahun. Berkahwin pada usia 22 tahun. Tak pernah terlintas dalam fikiran aku. Tapi waktu tu aku tekad sebab itu satu-satunya jalan keluar daripada keluarga toksik aku. Pada masa aku berkahwin, aku ada masalah depression dan belum pulih sepenuhnya waktu itu. Aku memilih untuk berkahwin segera supaya aku dapat pulihkan segala luka hati aku yang aku pendam sejak kecil lagi. Aku kenal suami melalui laman cari jodoh Muslim. Dalam banyak-banyak mesej yang aku terima, aku tak tahu kenapa aku hanya buka mesej suami dan dalam tempoh 6 bulan kemudian kami terus berkahwin. Aku fikir lepas kahwin aku boleh bahagia. Aku silap besar. Boleh kata awal perkahwinan memang terlalu banyak kali kami bergaduh. Rupanya suami ni anak mak, bongsu dan satu-satunya anak lelaki. Awal kahwin, mak mertua akan call setiap malam seolah-olah anak lelakinya belum berkahwin. Bila aku tanya, memang tiap-tiap malam mak dia akan call ke? Suami kata sebelum kahwin tak ada pula begitu. Dalam grup WhatsApp pula dah mula ada ayat menyindir aku. Sampailah satu malam, aku tak larat nak masak dan tak larat nak temankan suami keluar makan di luar kerana senggugut. Pak mertua send satu gambar dalam grup berbunyi macam ni. Isteri kena teman suami waktu malam, kalau tak syaitan duduk dekat tepi berbisik hasut suruh suami kahwin lain. Baru kau tahu. Aku salin ni sebiji ya ayat macam dalam gambar tu dan sampai sekarang aku simpan. Suami aku balik dari makan malam tu memang terus bergaduh. Aku dah cakap kat suami hal remeh macam ni tak perlu cerita sebab keluarga dia memang akan salah faham walau hal sekecil macam ni pun. Masalahnya, tak ada siapa pun yang tanya kenapa aku tak teman suami makan. Tak ada siapa pun yang tanya aku sihat atau tak, aku dah makan ke belum. Tapi suami masih tak berubah. Lebih haru, permohonan pindah suami ke cawangan berdekatan kampung halaman dia diluluskan. Suami kata nak tinggal sekali dengan mak mertua sebab nak jaga mertua. Waktu tu memang mertua tak berapa nasihat lah. Aku terpaksa reda untuk setuju walaupun hati dah tersangat berat dan aku boleh jangka macam-macam yang akan terjadi nanti. Dan semua jangkaan aku tu memang betul-betul terjadi, malah lebih teruk. Macam-macam aku kena hadap. Dihina sebab kerja sebagai kerani je. Suami pula sikit-sikit nak minta aku belanja. Semua ni buat depression aku makin teruk. Jadi aku buat keputusan untuk sambung degree pada usia 24 tahun. Mohon pinjaman PTPTN. Itu pun aku ada terbaca WhatsApp suami mengadu pada kakak kedua dia, Angah, yang aku nak belajar guna PTPTN. Ayat suami seolah-olah dia yang kena bayarkan hutang PTPTN aku pula. Status pelajaran suami, yang suami kata dia lepasan degree, tapi rupa-rupanya suami belajar setakat SPM dan tak pernah melanjutkan degree tapi berhenti. Aku dapat tahu ni pun masa awal kahwin dulu. Aku sehinggakan ragu-ragu adakah betul pekerjaan suami. Tapi nasib baik suami tak menipu tentang hal kerjanya. Memang pemikiran kami tak kesekufu. Bila sambung degree, aku cuba dapatkan keyakinan diri aku semula. Bila mertua, ipar menyindir, aku mula berani untuk menjawab. Aku dah tak lagi buka WhatsApp group family suami. Setiap kali ada majlis keluarga suami, aku bagi alasan sibuk siapkan assignment. Sebenarnya aku mengharap untuk keluar rumah mertua dan tinggal di asrama. Tapi pada waktu tu COVID makin teruk dan aku perlu terperap di rumah mertua. Selama 2 tahun belajar, aku terperap di rumah mertua. Tapi Alhamdulillah, aku masih dapat keputusan yang baik. Segala tekanan yang aku hadapi, aku salurkan dengan menyiapkan segala assignment dan projek.
Pernah sekali aku belikan kek pavlova sempena hari jadi suami. Aku first time beli dan tak pernah rasa. Tapi aku tengok review semua kata pavlova ni sedap sangat. So, masa suami mula-mula makan kek tu, dia kata sedap. Tapi bila mak mertua datang dan makan, mak mertua kata manis sangat. Yang buat aku sangat terkilan bila aku tutup pintu bilik dan hendak dengar perbualan mak mertua dan suami, aku terdengar mak mertua kata, elok masuk tong sampah je. Masa tu, aku betul-betul penat dengan tugasan pelajaran. Aku beli kek tu pun dengan duit aku yang tak berapa nak ada. Bila dengar ayat macam tu, korang rasa apa perasaan aku? Sebenarnya, terlalu banyak lagi benda yang terjadi. Macam-macam hal aku hadap. Tapi masa semester kelima, aku dah kena ke kampus untuk belajar secara bersemuka. Waktu ni, aku mula cakap pada suami yang aku nak duduk rumah sewa dengan rakan-rakan. Tapi suami tak izinkan sebab tak nak berjauhan. Kali ni, suami setuju nak tinggal rumah sewa dengan aku. Universiti aku dalam daerah yang sama. Jadi, rumah sewa kami di tengah-tengah antara jarak perjalanan suami ke tempat kerjanya dan aku ke kampus aku. Waktu ni aku fikir, oh, boleh pula nak duduk rumah sewa. Ini pun aku terpaksa bayar separuh rumah sewa bahagi dengan suami. Gaji suami sebenarnya cukup, tapi disebabkan rumah baru kami belum siap dan tiap-tiap bulan loan dah dipotong, jadi terpaksa jugalah aku keluar duit sendiri. Bila dah duduk asing dari mertua, jiwa aku lebih tenteram. Doa aku dimakbulkan. Tapi itulah, hati aku dah jadi tawar. Sikap suami masih belum berubah, masih panas baran. Setiap hari mengadu hal tempat kerja dia. Setiap hari mengamuk mencarut nama-nama rakan kerja dia yang selalu lari dari tanggungjawab masing-masing. Seolah-olah hanya diri dia yang terpaling banyak kerja dan terpaling susah. Suami dah lama nak berhenti kerja. Tapi baru-baru ni suami kata tekad nak berhenti kerja lepas rumah baru kami siap dalam beberapa bulan saja lagi dan nak dijual. Suami kata nak kerja biasa-biasa saja dan dalam masa beberapa bulan saja lagi aku akan mulakan latihan industri. Aku jadi takut dengan masa depan. Bila aku tanya macam mana nak bayar rumah sewa, bil api dan lain-lain. Selama ni pun aku banyak keluar duit sendiri. Guna duit PTPTN untuk beli keperluan aku. Kalau suami berhenti kerja biasa-biasa mula dari bawah semula, macam mana nak bayar sewa rumah, bil api, air lagi? Mengharap duit aku nak jadi biawak hidup pula ke? Keluarga aku dah confirm akan pandang hina aku sebab suami berhenti kerja kerajaan dan kerja biasa-biasa saja lepas ni. Keluarga mertua pula confirm akan salahkan aku sebab suami berhenti kerja. Aku dah terlalu penat nak hadap ujian dunia ni. Di universiti, hadap pula dengan ujian hati. Inilah permulaan dosa hati. Kos aku dalam bidang kejuruteraan, jadi aku perlu banyak berkumpulan dengan pelajar lelaki baya-baya adik aku. Tapi sehingga sekarang, tak ada siapa pun yang tahu umur sebenar aku. Ada yang selalu WhatsApp bertanyakan aktiviti harian, tapi selalu aku akan divert supaya bincang hal tugasan pelajaran sahaja. Ada juga pensyarah lelaki ni selalu puji-puji aku depan pelajar lain, panggil nama aku dalam setiap sesi kelas, beri markah A, sedangkan ada pelajar yang aku tahu pandai dan lebih cemerlang pun pensyarah tersebut bagi A-. Hal-hal yang aku selalu dapat rasa sikap mereka lain terhadap aku. Kebiasaannya, aku akan biarkan berlalu. Kecuali seorang rakan lelaki ni. Aku namakan dia Farid. Pada semester lepas, aku sekumpulan dengannya dan dia merupakan ketua kumpulan. Sebelum ni aku tahu dia memang antara pelajar cemerlang dan outstanding. Tapi bila berkumpulan dengannya, aku mula rasa kagum sebab sikapnya yang matang dan bagi aku memang bijak ketika membuat pembentangan. Sangat berbeza dengan pelajar lelaki lain. Aku mula comparekan Farid dengan suami aku. Aku fikir, petuahnya siapa yang dapat lelaki seperti Farid. Farid juga mula WhatsApp tapi hanya bertanyakan hal pelajaran. Cuma ada satu ketika aku up status WhatsApp dan Farid wish yang terbaik untuk aku. Farid bukan jenis WhatsApp hal remeh-remeh pada perempuan lain sebagaimana aku dapat tahu dari rakan perempuan lain. Jadi hati aku terkesan. Aku jadi sedih. Kenapa bukan suami aku yang reply begini? Wake up Yuni. Kau tu bias seorang kakak kepada Farid. Isteri orang pula tu. Aku sendiri pun tak suka mainan hati begini. Tapi segala apa yang berlaku dalam hidup ni, aku dah penat
penat sangat. Tak layak ke untuk aku rasa bahagia? Segala suruhan Allah aku tunaikan sebaiknya. Tak pernah tinggal sekalipun amalan wajib. Malah ditambah dengan amalan sunat. Aku berkahwin ni pun lepas terlalu banyak kali aku istikharah dan tahajud. Entah kenapa jalan hidup aku begini. Entahlah, aku dah penat. Banyak tekanan hidup dalam hidup aku lalui selepas kahwin ni. Aku boleh lupa sebab tekanan pelajaran lebih hebat ya. Aku harap boleh temui rasa bahagia dalam hidup ni. Aku sunyi. Setiap hari hanya meluah pada Yang Maha Esa atas sejadah dan aku cuma boleh meluah dalam diary. Aku ada trust issue dan hati aku makin terluka sampai aku tak tahu nak bezakan mana betul dan mana salah. Aku penat sangat.